Jadi syarikat yang telah ataupun NGO setakat ini telah bertanggungjawab ataupun sukarela untuk mengambil mereka ini dan diberi latihan, retrain, reskilling balik sementara waktu dan mencari tempat-tempat pekerjaan yang sesuai ataupun match job kepada industri yang memerlukan tenaga pekerja. Jadi Jabatan Penjara dan Aigulam telah mengadakan kerjasama ini bermula pada bulan Mei yang lalu dan pusat ini telah diwujudkan sebagai projek rintis bagaimana menguruskan bekal-bekal bandar ini untuk diterima oleh majikan-majikan untuk bekerja. Idea ini datang adalah disebabkan antara sebabnya banduan yang bebas daripada penjara kembali kepada antaranya kembali kepada jenayah adalah disebabkan tidak boleh menjalani kehidupan sebab tak ada pekerjaan. Jadi pihak Gulam Development ini telah bekerjasama dengan Jabatan Penjara melihat peluang ini, bagaimana membantu bakal-bakal bekas banduan ini untuk bekerja dan menjalani kehidupan seperti masyarakat umum lah. Apa yang telah dilakukan oleh syarikat Gulam pada bermula pada bulan Mei yang lalu sehingga pada hari ini, saya sukalah saya nyatakan walaupun ini projek rintis dia telah menghasilkan dari segi statistik 60% banduan yang telah bebas dari penjara yang telah ditemuduga oleh syarikat dia dapati terus bekerja dalam industri-industri khususnya perkilangan dan pembinaan. Jadi ini usaha yang baik dia telah dilakukan oleh syarikat Gulam yang kita jadikan sebagai rakan strategik untuk menguruskan bakal-bakal bekas banduan untuk terus berada dan menjalani kehidupan seperti orang awam. Jadi dengan kejayaan pada hari ini yang sebagai projek rintis, sebagai bahagian yang menguruskan bekas-bekas banduan yang nanti, saya dapati bahawa Jabatan Penjara telah dapat melihat satu peluang yang baru bagaimana bekerjasama dengan syarikat ataupun dengan NGO untuk menguruskan mereka berada dalam masyarakat dengan baik. Ya. Seterusnya pada hari ini kita lihat ada 72,000 bandar seluruh Malaysia. Daripada jumlah tersebut yang mempunyai kelayakan untuk berada dalam masyarakat ada hampir 11,000 orang. So, yang 11,000 Jadi yang jumlah yang besar ni kita berharap syarikat ataupun mana-mana majikan yang bersedia untuk menerima banduan yang kita panggil orang yang diperol, orang yang diselia ataupun bekas banduan untuk bekerja. Jadi pada 11,000 pada hari ini kita sedang berusaha untuk meningkatkan jumlah, iaitu sasaran kita pada tahun 2030 11,000 ini berada dalam masyarakat, bekerja dan terus menjalani kehidupan seperti masyarakat umum. Walau bagaimanapun bagi bekas-bekas barang ini terdapat ada masalah sedikit, penerimaan oleh majikan, tetapi sebagai jaminan bagaimana bekas banduan ini boleh orang kata apa, diberi kepercayaan untuk beri peluang kedua mereka, telah dibuktikan oleh syarikat Gulam Development ini melalui program I Kembali, I-Kembali. So ini sebagai ikon membantu bekas-bekas banduan ini. Jadi saya harap banyak lagi majikan-majikan yang akan berurusan dengan seperti I Gulam ini dalam program penempatan semula untuk terus membantu bekas-bekas banduan ini. Pesan awal ni ada banyak kategori Antaranya kategori yang pertama orang yang diperol iaitu maknanya mereka menjalani baki hukuman itu dalam masyarakat dan pelepasan blessing juga dalam masyarakat. Jadi dengan proses orang kata pada hari ini pelepasan ini kita lihat kalau daripada penjara itu zon merah kita tak lepaskan lah. Tapi kalau zon hijau kita lepaskan. Itu perbezaan. Mereka layak dapat untuk program ni? Program I Kembali ni khusus kepada bekas banduan. Kena jelas bekas banduan. Tetapi kalau banduan yang kita panggil orang diperol
Lepas tu di bawah program Pro, sistem Pro, dan orang yang diselia. Yang Datuk Seri buat ni adalah bekas banduan yang telah tamat menjalani hukuman penjara ataupun tamat menjalani perintah Pro. Jadi kalau yang release on license, Datuk, yang minor offenders yang Datuk Zulkifli kata nak release on license, mereka layak ke untuk apply? Untuk program air kembali? Ya. Program air kembali ni khususnya kepada mereka bekas banduan. Dan yang tadi release on license ni masih lagi banduan lagi. Beza tu. So apa plan untuk yang di-release awal ni kalau mereka tak boleh nak dapatkan kerja dan sebagainya? Ya, dia ada syarat dia lah. Bukan semua orang boleh keluar. Ada syarat-syarat tertentu yang mesti kita patuh. Peraturan penjara dan akta penjara. Itu kita kena patuh lah. Bukan semua layak. Dia saya cakap tadi, daripada 72,000 yang layak berada awal, maknanya dalam menjalani hukuman di luar penjara, ada 11,000. Jadi yang baki tu ada reman, ada kes-kes tertentu yang tak layak, jadi kita tak bagilah. So yang layak lah kita pilih. Pemikiran dan motivation mereka, itu yang pertama. Itu untuk mereka ready untuk dalam masyarakat, yang mana telah ditekankan oleh Gulam development ni, bahawa mereka kena bersedia menghadapi masyarakat dalam tempoh yang terdekat apabila mereka telah bebas. Itu satu. Nombor dua, reskilling ataupun saya cakap tadi memberi latihan. Jadi kalau latihan yang melibatkan pembinaan, ya, pembinaan mesti ada sijil CIDB yang kata green card. Itu mungkin Gulam ada uruskan. Tapi kalau jadi general workers, tak perlu nak sijil, semua di train dalam tempoh tertentu supaya syarikat juga sabarlah, sebab mereka ni daripada mana-mana tiba-tiba nak kerja, contohnya katakan nak kerja mesin, dia pun tak faham. Tapi dia perlu di-train dalam tempoh tertentu oleh syarikat. Jadi itulah yang dibuat oleh antara Gulam dengan syarikat itu tadi. Dengan sistem air kembali ini, adakah mampu untuk mengurangkan jumlah pengambilan pekerja asing, contoh bagi sektor pembinaan? Okey, yang ini kalau peranan Jabatan Penjara adalah untuk memulihkan banduan. Memulihkan banduan bermaksud untuk mereka boleh berada dalam masyarakat, untuk hidup dalam masyarakat, untuk jadi orang seperti biasa. Tetapi statement yang dikeluarkan kata adakah dengan ini dapat mengurangkan, saya rasa antara dapat membantu negara mengurangkan kebergantungan kepada negara asing. Itu je. Dapat membantu mengurangkan. Datuk, JobStreet Malaysia apa peranan dia dekat dalam program? JobStreet untuk pendaftaran pekerjaan. Di sini yang nampak ada kosong, diperlukan di mana industri itu, dan syarikat Gulam akan berurusan dengan mereka lah. Datuk, berapa kerap kali repeat offender kalau katakan tak ada kerja? Apa? Okey, ada dua senario. Senario yang pertama in general general. Kalau mereka yang tidak ada mengikuti program Pro, program reintegrasi penghuni, alright, re-offending ataupun terlibat dengan jenayah semula 10%. Dalam tempoh 3 tahun mereka dibebaskan. Tetapi bagi mereka yang mengikuti program reintegrasi penghuni, orang yang di-Pro, hanya 0.42% saja dalam tempoh 3 tahun selepas mereka bebas. 0.42. Jadi impak yang amat positif kepada program pemulihan banduan, di mana mereka ini dalam tempoh peralihan sebelum berada dalam masyarakat telah dibimbing, dipantau dan diselia oleh pegawai Pro Jabatan Penjara Malaysia. Inilah memberi satu kesan yang paling baik untuk membimbing mereka sebelum benar-benar berada dalam masyarakat. Kami daripada Pertubuhan Rakan Gulam Kembali, Syarikat Gulam Development dan juga agensi pekerjaan. Okey, kami membuat program Air Kembali ni bukan hanya sambut orang di pintu penjara, tetapi kami diberi peluang dan ruang untuk kami datang memberi taklimat di dalam tirai besi untuk tarik minat mereka dan sambut mereka di luar. Diorang dah ada ala tuju lah. Apabila diorang keluar, diorang dah ada tuju untuk kerja dan kerjaya mereka yang dijamin oleh kami untuk masa depan mereka. Maksudnya ni adalah program sukarela dan bukan atas permintaan penjara. Kami sesama. Kalau tak ada dorongan daripada pihak penjara pun nakkan satu perubahan yang supaya mereka tidak akan masuk balik ke dalam penjara, betul?
memang diorang dah bebas, sebebasnya diorang dah orang normal. Tidak ada perlu terikat daripada mana-mana pihak. Tetapi kami membuat program bersama dengan Jabatan Penjara ni untuk membantu mereka demi agama, bangsa dan negara lah. Maksudnya tidak akan diorang ni biasanya diorang keluar, diorang akan terjerumus masuk balik ke dalam penjara. Itu kita tak nak. Itu yang kita nak buat program ni supaya diorang ni diterima oleh masyarakat dan majikan semua. Diorang ni mampu berubah. So bagi diorang second chance lah. Itu yang matlamat program kembali dilaksanakan. Masa ni kita tengok pada zon yang macam contoh Belah Utara. Sekarang ni tengah COVID melanda lah. Orang kata tengah dia punya tinggi. So pihak sana stop dulu untuk join program kami. So diorang hold, diorang ikutkan daripada sana okey, baru diorang akan datang kepada kami. Tapi masa ni Tapah masih still seperti biasalah, penuh masih seperti biasa, dan tempat penjara lain masih seperti biasalah datang ke kami. Zon hijau lah. Jadi kata kalau zon merah tu kita stop Kita je stop dulu lah, merah dan untuk kuning kita kebaikan stop. lah. Ya.